Hai, salam sejahtera semua. Saya Mary Liana. Pada video kali ini saya akan berkongsi mengenai sumbangan Sistem Maklumat Geografi ataupun GIS kepada Malaysia pada hari ini. Tajuk saya adalah aplikasi GIS dalam kegagalan cerun. Misalnya, kajian kes yang pernah dilakukan adalah di Paya Terubong, Pulau Pinang, Malaysia. Gambar raja berikut menunjukkan peta di mana lokasi Paya Terubong di Malaysia yang terletak di Pulau Pinang. Kegagalan cerun bermaksud jisim tanah ataupun berat tanah bergerak ke bawah dan keluar disebabkan oleh tarikan graviti. Tambahan pula, dengan keadaan struktur tanah yang longgar dan akhirnya membawa kepada berlaku kegagalan cerun seperti tanah runtuh, gelongsoran tanah dan sebagainya. Banyak kawasan tanah tinggi di Malaysia pada hari ini menjadi tumpuan kepada para pemaju dan telah pun dibangunkan. Tujuan tanah tinggi di Malaysia dibangunkan adalah disebabkan untuk pembangunan aktiviti pelancongan, pertanian, pembangunan ataupun pembinaan tiang-tiang elektrik, pembinaan kawasan perumahan dan sebagainya. Walau bagaimanapun, pembangunan di sekitar kawasan tanah tinggi membawa risiko, termasuklah kegagalan cerun. Seperti mana yang kebanyakannya berlaku di Malaysia, kegagalan cerun adalah disebabkan oleh faktor manusia dan bukan disebabkan oleh faktor semula jadi. Ada berlakunya disebabkan oleh faktor semula jadi, tapi jarang berlaku. Peratusan dia adalah rendah berbanding dengan faktor kegagalan cerun disebabkan oleh aktiviti manusia. Terdapat beberapa orang ahli geografi seperti Van Weston 1994, Souters 1996, Chung dan Fabry 1999 dan juga Guzzetti 1999 yang mengaitkan GIS ataupun sistem maklumat geografi adalah ada kaitan dengan di mana GIS dapat meramal kepada kegagalan cerun. Berikut adalah beberapa kaedah yang dikaitkan dapat meramal kegagalan cerun. Kaedah GIS yang pertama yang dikaitkan dengan kegagalan cerun adalah kaedah MCE yang bermaksud kaedah kepelbagaian kriteria yang dilakukan oleh Kemp dan rakan-rakannya pada tahun 2008. Kaedah yang kedua adalah kaedah AHP, iaitu Analisis Hierarchy Process yang dilakukan oleh Yalkin dan rakan-rakannya pada tahun 2006. Kaedah yang ketiga adalah kaedah Analisis Statistik yang dilakukan oleh Ozdemir dan rakan-rakannya pada tahun 2008. Kaedah-kaedah lain juga boleh digunakan ataupun dikaitkan seperti kaedah analisis geomorfologi, analisis kualitatif, analisis taburan dan juga analisis kebarangkalian. Kaedah-kaedah ini adalah kaedah penentuan kepada pemberatan bagi setiap lapisan peta yang akan digunakan dalam membangunkan peta pemboleh rentanan kegagalan cerun bagi meramal potensi kegagalan cerun di masa hadapan. Kita lihat kepada peta yang menunjukkan beberapa kawasan, meliputi beberapa kawasan di sekitar Pulau Nibong, Pulau Terubong, Nibong pula,
Pulau Terubong yang menunjukkan kerap kali berlaku kegagalan cerun. Pada tahun 2003, sebanyak 120 GMG merekodkan kegagalan cerun berlaku di sekitar Pulau Terubong tersebut. Setiap kegagalan cerun yang berlaku di sekitar Pulau Nibong ataupun di sekitar kawasan-kawasan Pulau Terubong akan ditandakan dengan titik. Titik kegagalan cerun yang telah pun dikenal pasti sebentar tadi, kemudiannya akan ditentukan secara taburannya mengikut ruangan sebelum dianalisis dengan setiap peta parameter. Kemudiannya akan ditentukan setiap satu peta parameter tersebut akan ditentukan pemberatnya. Baiklah, setelah elemen-elemen seperti titik kegagalan cerun, taburan, ruangan dan peta parameter dikenal pasti, maka bolehlah kita beralih kepada langkah yang seterusnya, iaitu menghasilkan peta keboleh-rentanan kegagalan cerun menggunakan GIS. Baiklah, rujuk kepada peta nombor 2, iaitu menunjukkan kepada titik kegagalan cerun di kawasan kejadian. Dalam kajian ini, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kejadian kegagalan cerun, iaitu faktor ruangan dan faktor bukan ruangan. Dalam kes kegagalan cerun yang berlaku di Pulau Terubong, kegagalan cerun adalah dikaitkan dengan faktor ruangan sahaja. Faktor ruangan yang dikaitkan dengan kegagalan cerun di Pulau Terubong tersebut adalah seperti jalan raya, cawangan sungai, tiang-tiang elektrik, litologi batuan, saliran sungai dan sebagainya. Dalam kajian ini, kaedah ramalan yang digunakan adalah kaedah MCE, iaitu kepelbagaian kriteria yang mempengaruhi kejadian kegagalan cerun di sesebuah kawasan tersebut. Peta-peta parameter yang telah pun dikenal pasti pemberatan masing-masing sebentar tadi, kemudiannya akan ditindan antara satu sama lain. Kita boleh rujuk pada gambar raja di atas, merupakan contoh kepada bagaimana proses penindanan peta dilakukan bagi mengenal pasti struktur tanah di sesebuah kawasan tersebut. Dalam kajian ini, proses penindanan dilakukan bagi mengenal pasti di mana terdapatnya kawasan-kawasan tanah tinggi, faktor-faktor geografi lah yang mempengaruhi kejadian kegagalan cerun di sesuatu kawasan tersebut. Hasil daripada proses penindanan tersebut tadi, maka terhasillah peta keboleh-rentanan kegagalan cerun. Langkah kita bukan sampai pada peta keboleh-rentanan kegagalan cerun. Ianya diteruskan pula dengan pembahagian zon untuk menghasilkan kerentanan kegagalan cerun. Peta zon kerentanan kegagalan cerun. Kemudian pengujian dilakukan terhadap peta keboleh-rentanan kegagalan cerun bagi memperoleh ketepatan dan kejituan hasil yang kita perolehi sebentar tadi. Baiklah, hasil kepada peta keboleh-rentanan tersebut, maka terhasillah sebuah peta zon keboleh-rentanan kepada kegagalan cerun di sesebuah kawasan, di mana
Empat zon tersebut adalah, zon pertama adalah sangat rendah, zon kedua rendah, zon ketiga sederhana, dan zon keempat adalah tinggi. Maksudnya semakin nombor zon keempat, risiko kegagalan cerun adalah sangat tinggi. Oleh itu peta zon kegagalan cerun adalah sangat penting bagi kita untuk lihatlah di mana kawasan yang paling tinggi ataupun berisiko untuk berhadapan dengan kegagalan cerun. Sebab tu pengkelasan zon dalam peta sangat penting dilakukan. Kesimpulannya, hasil analisis menunjukkan bahawa kaedah penentuan pemberatan penentuan kegagalan cerun melalui kaedah MCE adalah sangat sesuai. Boleh digunakan untuk membangunkan peta kebolehrentanan kegagalan cerun kerana ia menunjukkan hasil yang sangat baik dan sangat jelas. Kajian ini dilakukan oleh Kem dan rakan-rakannya pada tahun 2008 yang membuktikan bahawa kaedah MCE adalah antara yang terbaik yang digunakan dan sesuai digunakan untuk menentukan ataupun meramalkan kegagalan cerun yang berkemungkinan berlaku di sesuatu kawasan. Baiklah, hasil daripada keseluruhan pembacaan saya mengenai kajian yang dilakukan oleh Kem dan rakan-rakannya pada tahun 2008. Di sini saya menyadari bahawa GIS bukan sahaja berperanan penting dalam bidang-bidang perubatan, dalam pengangkutan, politik, ekonomi, dan bukan sahaja di Malaysia tapi di seluruh negara semua sekalipun, di mana sekalipun GIS boleh digunakan dalam pelbagai bidang termasuklah alam sekitar. Seperti mana yang baru saja kita bincangkan, GIS memainkan peranan penting dalam menentukan kegagalan sesebuah cerun. Jika tidak dikenal pasti, kegagalan cerun seperti mana yang kita tahu boleh membawa risiko kepada kemusnahan harta benda dan kehilangan nyawa.